Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, kini tibalah masanya untuk kita memperjelaskan pertama ialah tentang visi hidup kita. Visi daripada kata visual ataupun gambaran. Jadi bila kita katakan vision ataupun visi ialah gambaran pada masa akan datang. Our future state desire, apa yang kita nak pada masa akan datang, siapa yang kita nak jadi pada masa akan datang. Baik, visi hidup seorang mukmin terbahagi kepada dua. Ini kita nak jelaskan. Visi hidup seorang mukmin terbahagi kepada dua. Satu, visi yang bersifat jangka panjang yang pendek. Satu, visi-misi hidup yang bersifat jangka panjang yang panjang ataupun infinity. Dia berkata jangka panjang yang pendek ini di dunia lah. Manakala jangka panjang yang panjang ataupun infinity itu ialah di hari akhirat. Jadi apa yang kita nak capai, siapa yang kita nak jadi di dunia, apa yang kita nak capai di hari akhirat, dan siapa yang kita nak jadi di hari akhirat. Ini jelas Subhanallah, visi-misi hidup kita dijawab dengan penyataan satu doa yang diajar oleh Allah sendiri di dalam surah Al-Baqarah. Ayat itu berbentuk doa yang mana kita amalkan setiap hari hingga dikatakan ummud doa, ibu segala pada doa. Yang dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia, kami kebaikan di dunia, dan berilah kami kebaikan di hari akhirat, dan selamatkanlah kami daripada api neraka. Jadi itu menunjukkan bahawa kita nak memburu hasanah dunia dan kita nak buru hasanah di hari akhirat. Baik, sekarang apakah yang dikatakan hasanah di dunia? Hasanah di dunia ni apa? Hasanah di dunia ini ialah kebaikan di sudut fizikal dan material yang halalan dan thayyiban, yang mana kebaikan di segi fizikal dan material, contohnya rumah yang lapang, kenderaan yang baik, pakaian, makanan yang halal dan thayyiban, itu artinya kemudahan hidup atau kesenangan hidup. Itu dikatakan kebaikan di dunia. Yang pertama, kebaikan di dunia senang ataupun kemudahan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tak salah untuk kita cari rumah, kita tak salah untuk kita bekerja untuk mendapat rezeki dan sebagainya, asalkan caranya halalan dan thayyiban. Itulah dikatakan hasanah dunia yang pertama. Hasanah dunia yang kedua ialah ketenangan. Tadi kesenangan. Yang kedua, di dunia ni kita nak tenang. Kalau tadi berbentuk fizikal dan material, kali ini berbentuk spiritual. Kalau tadi hardware, sekarang software. Kita nak kereta, kita nak rumah, betul, tetapi kalau hati tak tenang, di dunia buat apa? Kereta penting, tetapi ke mana kita bawa kereta tu lebih penting, betul? Rumah penting, tetapi apa yang kita nak isi dalam rumah itu adalah yang lebih penting. Ini yang dikata ends value dan means value. Baik, apa yang kita nak dalam kehidupan ini ialah kita akan dapat ketenangan, iaitu dikata qalbun salim, hati yang tenang. Kalau kita ada hanya kesenangan tapi tak ada ketenangan, hidup tak berarti apa-apa. Saya dah katakan, apa gunanya rumah yang lapang kalau hati sempit? Kita boleh membeli dengan wang tilam yang empuk, tapi kita tidak boleh membeli tidur yang lena, contoh. Kita boleh membeli makanan yang lazat, tetapi kita tidak boleh membeli selera. Semuanya datang daripada ketenangan hati kita.
Jadi ini yang dikatakan dalam hidup, dengar betul-betul ya, jangan hanya mencari kesenangan, tetapi burulah yang dikatakan ketenangan. Jangan hanya memburu yang dikatakan kuantiti harta, tetapi burulah juga kualiti jiwa. Ini ya, yang kata visi dan misi hidup kita di mana? Visi hidup kita, minta maaf ya, visi hidup kita di mana? Di dunia. Nak apa? Senang, nak tenang. Kuantiti harta, kualiti jiwa. Ya, pada senang itu kita ada makanan, kita ada kenderaan, kita ada pakaian, kita ada rumah, yang itu fizikal dan material. Tetapi tak cukup, software kita, hati kita mesti ada qalbun salim. Orang kata mesti ada taman dalam hati. Dalam hati ada taman. Orang selalu kata begitu ini. Baik. Di hari akhirat, apa yang kita nak di hari akhirat? Di hari akhirat yang pertama kita nak keredaan Allah dan rahmat daripada Allah. Allah redha kita sebagai hamba-Nya. Subhanallah, kalau di dunia katalah ibu kita sendiri kata aku tak redha kau sebagai anak aku. Ya. Menderita tak jiwa anak? Menderita, betul tak? Tapi kalau di hari akhirat Allah katakan, aku tak redha kau menjadi hamba-Ku, hidup kita lebih lagi terhimpit dan tersepit di hari akhirat. Jadi apa yang kita nak buru di hari akhirat? Kita nak buru keredaan dan juga rahmat daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di hari akhirat kita nak pergi ke tempat yang sepatutnya kita adalah. Ultimate goal kita kat mana? Syurga. Sebab kita ni bukan warga dunia, kita warga akhirat. Kita semua datang daripada mana asal kita? Datuk kita, nenda kita, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam, semua datang, kedua-duanya datang daripada syurga, betul? Kita nak kembali ke syurga balik. Itulah ultimate goal kita. Dan kalau kita dapat masuk ke syurga, itulah al-falah yang sebenarnya. Allah dah redha, Allah masukkan kita ke dalam syurga. Itulah yang dia kata vision kita. Okey. Baik, sekarang pertanyaan saya, ada tak kaitan antara hasanah di dunia dan hasanah di akhirat? Ada kaitan tak? Kejayaan di dunia dan kejayaan di hari akhirat. Ada tak? Kaitannya sangat jelas. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah jembatan menuju akhirat. Dunia adalah tanam-tanaman, dunia adalah tanam-tanaman di hari akhirat. Artinya, di dunia tempat kita menyemai, akhirat nanti tempat kita menuai. Jadi, apa maksudnya? Kalau kita nak petik buah yang manis, buah yang ranum, yang lebat di hari akhirat, pohon yang kita tanam di dunia mesti suburlah. Betul? Mana mungkin kita dapat petik buah yang manis, yang sedap rasanya, kalau pohon yang kita tanam di dunia ni pohon yang tak menjadi, pohon yang kontang, kering dan sebagainya. Jadi apa yang kita belajar? Dengar kejayaan di dunia adalah indikator petunjuk kepada kejayaan di hari akhirat. Kalau kita nak berjaya di hari akhirat, mesti berjaya di dunia. Ini sebab itu dikatakan, dengar oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Apa dia kata? Mencintai syurga bukan artinya meminggirkan dunia. Kita memang nak ke syurga, tetapi alatnya ataupun akhirat syurga di seberang sana, untuk membawa ke sana kita perlukan jembatan. Jembatan tu apa? Dunia. Jadi mencintai syurga bukan artinya meminggirkan dunia. Ini penting supaya kita dalam ajaran Islam tidak ada memburu akhirat dengan meminggirkan dunia, ataupun memburu dunia dengan meminggirkan akhirat, kerana kedua-duanya saling berkaitan antara satu sama lain. Itu penting Jadi tak salah memburu yang dikatakan kesenangan dan ketenangan, sebab kesenangan dan ketenangan juga membawa kepada keredaan Allah dan juga syurga di Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang saya tanya, keyakinan pada hari akhirat ataupun yang dikatakan sense of the end adalah milik semua kaum, milik semua bangsa dan agama. Kita tengok semua orang percaya akan ada kehidupan selepas mati. Ada here dan ada hereafter. Kalau kita lihat Hindu, contoh Hindu mereka percaya kepada reincarnation, avatar.
Gitu ya. Dan mereka rasa kalau orang tu buat baik di dunia, mereka akan dilahirkan kali kedua ya dengan keadaan yang lebih baik. Ini Hindu percaya. Ya, begitu juga orang Tionghoa ya yang percaya kepada Confucius ataupun Buddha. Ya, kalau tengok pada hari kematian seorang itu, kalau tengoklah dulu kecil-kecil kita tengok ya, dia ada buat kereta bakar, kereta tu kereta kertas, duit-duit dia taburkan dan sebagainya. Kita tanyalah kawan Tionghoa kita, kenapa yang itu kereta tu nak digunakan pada kehidupan kedua ataupun dah besar-besar sekarang kita tengok filem Cina ataupun drama Cina Kalau waktu petang dulu saya selalu juga tengok, ada kesempatan, tapi sekarang tak ada. Kalau hero dan heroin tu tak dapat bersama, hero dan heroin tu tak dapat bersama kerana dalam percintaan mereka ada dugaan yang sangat besar. Apa kata heroin kepada hero ataupun apa kata hero kepada heroin? Dia kata kita akan jumpa pada kehidupan yang kedua. Jadi dia pun percaya akan ada kehidupan selepas mati, betul. Kalau Yahudi dan Nasrani, mereka adalah agama samawi asalnya. Mereka juga percaya kepada hell and heaven. Islam lebih-lebih lagi, kita mesti yakin kepada hari akhirat tu rukun iman, syurga dan neraka. Baik, pertanyaan saya, kenapa semua bangsa, kenapa semua agama percaya akan kehidupan selepas mati? Sebelum saya jawab, saya nak tanya satu kenapa piramid dibuat? Piramid dibuat. Satu keajaiban bangunan di dunia ini adalah piramid. Piramid dibina dengan batu-batu yang sangat berjuta-juta, bertan-tan, berpuluh-puluh tan, disusun dengan satu tiang saja. Keajaiban tapi hebat lagi langit tak langsung, tak ada tiang, itu yang Allah ciptakan Tetapi apa reason ataupun apa di sebalik penciptaan piramid oleh Firaun? Rupanya Firaun membina piramid kerana di dalam piramid itu semua disimpan harta-hartanya, kemudian kenderaannya, kereta kudanya, kemudian binatang-binatang peliharaannya, kuda-kuda tunggangannya, semua masuk dalam piramid tu, dan dia sendiri jadi mami. Kenapa? Kerana walaupun Firaun ni jahat, tetapi kejahatan Firaun tidak menafikan keyakinan dia ada kehidupan selepas mati. Betul. Dan dia bukan saja yakin ada kehidupan selepas mati, Firaun buat persiapan untuk menghadapi kehidupan selepas mati cara dia lah. Jadi ini satu templak lah pada kita, kononnya siapa kita ni yang paling kita kata kita lebih baik daripada Firaun, betul? Tetapi mana keyakinan kita kepada hari akhirat dan apa preparation kita untuk menghadapi kehidupan akhirat? Firaun dia jaga sungguh-sungguh, dia buat preparation. Kenapa? Soalnya, dan inilah jawapan dia, dengar betul-betul kenapa semua manusia percaya akan kehidupan di hari akhirat? Jawapannya ialah kerana tidak ada keadilan yang mutlak di atas muka bumi ini. Tak ada keadilan yang mutlak. Orang yang baik kadang-kadang buat baik tak dapat balasan. Orang yang jahat tak kena-kena, betul? Kita tengok saya bagi satu contoh. Pembunuh adik Nurin Jazimin yang dululah. Saya cakap ni pun orang dah terlupa dah. Iaitu anak kecil yang dibunuh, tapi sampai sekarang pembunuhnya tidak dapat tak dapat dikesan atau ditangkap. Saya dulu ada juga terbaca seorang pemuda bernama Rosli. Rosli ini satu hari dia berjalan, dia lihat seorang wanita diragut, maka dia nak tolong wanita yang diragut tu. Peragutnya bunuh dia dengan pisau, mati. Sampai sekarang peragut itu tak dapat ni. Ada keadilan di dunia ni, betul? Hitler yang membunuh berjuta-juta orang, Slobodan Milosevic, baca Balkan, membunuh Balkan, yang telah membunuh beribu-ribu umat Islam di Bosnia Herzegovina, mereka dapat tangkap tapi mati di dalam penjara, tak mati dihukum. Kalau dihukum pun katalah gantung, sepatutnya bukan gantung sekali, gantung kena berkali-kali. Tidak ada keadilan yang mutlak di atas muka bumi ini. Satu kebaikan tidak dapat pembalasan, satu kejahatan tidak mendapat hukuman. Betul tak? Dalam kehidupan kita pun begitu juga. Kadang-kadang kita tengok orang ni teruk sangat, tapi makin naik. Kita pun geram bila nak jatuh.
tak jatuh-jatuh nampaknya. Jadi rupa-rupanya hati manusia merintih untuk mendapat keadilan yang mutlak. Lalu Allah ciptakan hari akhirat. Di hari akhiratlah setiap kebaikan yang kita buat di dunia akan mendapat balasan. Setiap kejahatan yang kita buat di dunia, walaupun terlepas daripada hukuman, walaupun terlepas daripada proses undang-undang di dunia memanglah dibuat, yang kena selalunya ialah ikan bilis, jerung terlepas, betul tetapi kalau kita ada keyakinan pada hari akhirat waktu itu, maka dengar kita tidak kecewa untuk melakukan kebaikan walaupun tidak mendapat ucapan terima kasih, walaupun tidak dapat pembalasan, kerana kita yakin pada hari akhirat. Ini mengelakkan kita jadi orang sakit jiwa. Kalau tidak sakit jiwa, isteri baik, taat, suami curang. Betul saya baca satu buku yang ditulis oleh Dale Carnegie dalam bukunya Stop Worrying and Start Living. Apa kata Dale Carnegie? Sekiranya kamu mengharapkan terima kasih daripada orang yang kamu lakukan kebaikan kepadanya, sekiranya kamu mengharap ucapan terima kasih daripada orang yang kamu buat kebaikan kepadanya, kamu akan menjadi orang yang sakit jiwa. Kenapa? Umumnya manusia tak pandai berterima kasih. Jadi artinya kalau kita buat baik, kita harap dibalas baik. Beri bunga, dibalas bunga. Bukan sini tempatnya, planet lain. Salah duduk planet. Kerana di dunia ini buat baik pun kadang-kadang orang tak buat baik kepada kita. Begitu juga ada orang yang buat jahat. Apakah dia akan melakukan kejahatan walaupun CCTV tertutup waktu itu? Apakah dia boleh melakukan kejahatan walaupun dia ada kuasa untuk mengatasi undang-undang, untuk menipu undang-undang? Tidak. Kenapa? Dia yakin akan kehidupan di hari akhirat. Jadi kita membuat baik walaupun tak dapat balasan, kita akan terus buat baik kerana kita yakin Allah akan membalas. Kita ada peluang untuk melakukan kejahatan, kita tinggalkan kejahatan itu walaupun kita ada peluang untuk bersembunyi ataupun untuk melakukannya tanpa dikenakan undang-undang. Kerana apa? Yakin pada hari akhirat. Allah Maha melihat, malaikat Maha mencatat. Sebab itu nanti di hari. Sebab itu dengar dengar ungkapan ini paling penting. Keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia, supaya dengannya kita terus melakukan kebaikan walaupun tidak diucap terima kasih. Wahai isteri, sekiranya kita melakukan kebaikan tapi tidak dihargai oleh suami, terus melakukan kebaikan. Walaupun suami tidak membalas, Allah pasti membalas. Kalau tidak di dunia, di hari akhirat Allah pasti membalas. Wahai, kalau kata suami, jangan curang, jangan khianat. Walaupun mungkin isteri kita tidak tahu, walaupun orang lain tidak tahu, tetapi Allah tahu. Dan Allah akan membalas kejahatan itu di hari akhirat. Jadi rupa-rupanya keyakinan pada hari akhirat akan menghasilkan keharmonian dalam hidup di dunia ini. Ini yang dikata misi hidup kita, misi jelas, supaya apa yang kita nak di dunia dan apa kita nak di hari akhirat tu sangat clear, crystal clear orang kata. Dengannya kita menghadapi kita tadi hasanah dunia, kita ada rumah, kita ada kenderaan, berusaha, dan kita ada hati yang tenang. Di hari akhirat Allah redha, Allah datangkan kita, masukkan kita ke dalam syurga. Bayangkan kalau kita buat kebaikan, kita tak sakit jiwa kalau orang tak ucapkan terima kasih. Kita akan takut melakukan kejahatan walaupun kita boleh mencari jalan untuk bersembunyi daripadanya. Wah, subhanallah. Visi hidup kita yang tepat dan jelas ini menyebabkan hidup kita lebih bererti. Kita tidak mudah patah, kita tidak mudah kecewa, kita tidak akan putus harapan dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kerana kita tahu insya-Allah di dunia apa yang kita nak capai, di hari akhirat apa yang nak capai. Ingat yang dikatakan keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Yang kedua, mencintai syurga bukan artinya mengabaikan ataupun meminggirkan dunia. Akhirat itu adalah untung, dunia itu adalah modal. Mana mungkin kita dapat untung kalau kita tidak menggunakan modal ataupun tidak ada modal.
ya di hari akhirat nanti, ya. Jadi insya-Allah itulah yang kita katakan, ya, visi hidup di dunia dan juga visi hidup di hari akhirat. Sekian, wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.